Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nur Maslinda binti Cik Murad berpegang metrik di 2010569 dari kumpulan 8. Saya ingin membincangkan mengenai artikel yang telah saya dapat berkaitan isu perkembangan kanak-kanak pada tahun 2021. Tajuk artikel saya ialah faktor risiko dan implikasinya lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Salah satu isu kanak-kanak yang menjadi kebimbangan Pertubuhan Kesihatan Dunia iaitu WHO ialah epidemik lebihan berat badan dan obesiti. Statistik menunjukkan masalah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, isu ini kurang mendapat perhatian dan jarang dibincangkan di media sosial. Tidak banyak bahan literatur tempatan yang mengangkat isu ini untuk diketengahkan dalam wicara ilmiah. Sehubungan itu, artikel ini juga membincangkan sorotan masalah lebihan berat badan dan obesiti kanak-kanak, merangkumi faktor risiko dan implikasinya kepada kesihatan fizikal dan kesejahteraan mental kanak-kanak. Berdasarkan penelitian literatur, faktor risiko utama yang menyebabkan lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah faktor genetik, status sosio-ekonomi keluarga, psikologikal, amalan diet serta aktiviti fizikal dan cara hidup sedentari. Diharapkan artikel ini dapat memberi sumbangan yang signifikan dalam bidang berkaitan seperti kesihatan awam, kerja sosial, psikologi, pendidikan dan kaunseling. Semua pemegang taruh perlu memainkan peranan yang proaktif dalam mencegah masalah ini daripada terus meningkat. Antara faktor yang mempengaruhi lebihan berat badan dan obesiti ialah faktor genetik. Sekiranya salah seorang ibu bapa yang mengalami obesiti, 50% anak-anak mereka mungkin mewarisi masalah yang sama. Jika ibu bapa tiada masalah obesiti, anak mempunyai peluang kurang daripada 10% untuk menjadi obes. Hasil kajian lepas mendapati faktor genetik berisiko kepada obesiti kanak-kanak walaupun genetik khusus masih belum dapat dikenal pasti. Asal genom merupakan hanya beberapa gen yang menyumbang kepada obesiti kanak-kanak. Laporan Human Obesity Genome pada tahun 2005 mendapati 12/127 gen obesiti dan 16/580 genotip atau fenotip positif dikaitkan dengan obesiti kanak-kanak. May dan merumuskan bahawa kajian tentang pengaruh genetik terhadap obesiti menunjukkan hasil yang heterogen dan hubungan antara genetik dan obesiti bersifat kompleks. Dalam mengenali faktor genetik dan obesiti, May dan MC Gervais 2008 juga mencadangkan agar pengkaji membuat pemilihan adiposity fenotip secara teliti supaya pengukuran adalah tepat dan perlu melakukan kajian replikasi merentasi kumpulan manusia. Mereka menyimpulkan bahawa risiko obesiti kanak-kanak meningkat secara agregat dengan keluarga yang juga mempunyai masalah yang sama. Selain itu, status sosio-ekonomi. Banyak kajian menunjukkan faktor sosio-ekonomi ini mempunyai hubungan dengan risiko obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Namun, hubungan antara status sosio-ekonomi dan obesiti berbeza mengikut gender, umur dan negara. Kajian Murasco pada tahun 2011 mendapati individu yang mempunyai status sosio-ekonomi yang rendah di negara maju dan individu daripada status sosio-ekonomi yang tinggi di negara membangun berisiko untuk mengalami obesiti. Penemuan ini selari dengan kajian lebih awal oleh Sobel dan Scott-Kurt pada tahun 1989 yang menunjukkan wujudnya hubungan negatif antara status sosio-ekonomi wanita di negara maju dan obesiti. Bagi golongan kanak-kanak lelaki pula, hasil kajian menunjukkan tidak wujud konsistensi dalam hubungan status sosio-ekonomi dan obesiti. Kajian di negara membangun menunjukkan wujud hubungan positif antara status sosio-ekonomi dan hubungan dalam kalangan wanita, lelaki dan kanak-kanak. Kanak-kanak dan remaja daripada keluarga berpendapatan tinggi mempunyai lebih berat dan lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah keluarga yang miskin.
Walaupun terdapat perbezaan hubungan antara status sosio-ekonomi dan obesiti di negara maju dan negara membangun, namun persamaan yang dikenal pasti ialah pengambilan makanan yang tinggi kalori iaitu energy rich diet yang meningkatkan risiko obesiti yang tinggi. Seterusnya, faktor fisiologikal. Faktor fisiologikal adalah penting dalam menjelaskan punca obesiti yang perlu diberi perhatian dalam membuat pentaksiran dan intervensi fisiologikal. Faktor fisiologikal ni terdiri daripada hubungan antara minda dan otak, utamanya berkait dengan makan dan pilihan makanan yang mereka maulah, macam faktor kognitif, regulasi kendiri, motivasi dan efikasi kendiri, persepsi terhadap prejudis dan diskriminasi, dan prevalent sistem-sistem psikiatri seperti masalah kemurungan dan kebimbangan. Individu yang mengalami gangguan fisiologikal ni, dia kemurungan, mungkin berhadapan dengan kesukaran dalam mengawal pengambilan makanan, kurang melakukan aktiviti fizikal dan suka mengekalkan berat badan yang seimbang. Menurut Karasu pada tahun 2012, minda atau kognitif membolehkan manusia berfikir dan merancang pengambilan makanan, mengingati apa yang mereka makan atau mengingati restoran yang menawarkan juada yang sedap. Lebihan berat badan dan obesiti boleh berlaku ekoran sesuatu kejadian yang menimpa manusia yang membuatkan individu berada dalam kesedihan atau bimbang. Cloris dan Birds pada tahun 2009 mendapati makanan selalunya menjadi makanan bela diri, terutamanya bagi mereka yang berada dalam kesedihan, bimbang, tekanan, kesunyian dan kecewa. Bagi individu yang berada dalam kitaran gangguan emosi, mereka kembali kepada makanan sebagai daya tindak dan dengan makan mungkin meredakan perasaan yang tertekan. Contoh, lepas dalam masalah stres apa semua, lepas cari makanan, so hilang stres. Makanan berlebihan juga boleh disebabkan tekanan persekitaran, seperti pandangan negatif masyarakat terhadap orang obes dan menganggap orang obes ni sebagai orang yang kurang motivasi. Pandangan negatif masyarakat terhadap individu obes juga boleh membawa kepada kurang yakin atau tidak selesa dengan badan mereka lah. Perhargaan kendiri menjadi rendah, gangguan mental dan menyebabkan mereka mengambil penyalahgunaan bahan-bahan yang tidak baik. Tambahan pula, faktor yang mempengaruhi lebihan berat badan dan obesiti ni ialah amalan diet. Terdapat pelbagai faktor yang menjelaskan masalah lebihan berat badan dan obesiti, namun dapat Moreno dan et al. Pada tahun 2011 percaya bahawa diet dan pola pemakanan antara penentu utama kepada masalah ini. Pengkaji nutrisi mencadangkan obesiti berlaku apabila pengambilan tenaga melebihi penggunaan tenaga dalam tempoh yang lama. Walaupun jurang ketidakseimbangan pengambilan dan penggunaan tenaga tidak besar, namun lemak badan akan berkumpul secara perlahan-lahan, seterusnya membawa kepada lebihan berat badan. Pengambilan tenaga berlebihan didasari beberapa sebab seperti kebolehcapaian makanan secara mudah, pengambilan makanan yang tinggi iaitu energy-dense food, peratus pengambilan tenaga yang tinggi daripada lemak dan protein. Pola pemakanan komportasi iaitu seperti makanan yang berasaskan roti atau bakery, minuman bergula, minuman bergas, makanan manis atau berkualiti rendah, dan kurang pengambilan buah-buahan atau sayur-sayuran saiz dalam hidangan yang besar. Terdapat bukti saintifik menunjukkan obesiti disebabkan kekerapan makan yang rendah, tidak mengambil sarapan pagi dan pengambilan minuman bergula yang tinggi. Rodriguez et al. Pada tahun 2011 menyenaraikan 6 faktor risiko obesiti yang berkait dengan pengambilan makanan iaitu kekerapan makan dan pengagihan makanan harian, saiz hidangan makanan, pengawasan keluarga semasa makan, makan di restoran makanan segera, pengambilan snack, minuman tinggi kandungan gula serta makan tinggi kalori dan pelbagaian makanan. Kajian ini menunjukkan makan sebanyak 4 hingga 5 kali sehari didapati mengurangkan risiko obesiti berbanding mereka yang makan 2 atau 3 kali sehari. Dalam konteks pengagihan makanan, kanak-kanak dan orang dewasa yang meninggalkan sarapan pagi atau mengurangkan pengambilan sarapan berisiko kepada berat badan dan obesiti.
Kajian menunjukkan kanak-kanak obes yang makan sedikit atau meninggalkan sarapan dan makan dengan banyak semasa makan malam. Pagi dia pun makan sikit, malam baru pun makan banyak. Ini juga menyebabkan lebihan berat badan. Kanak-kanak juga didapati cenderung dalam mengambil makanan seperti snack, minuman soda, kentang goreng dan hamburger dalam saiz hidangan yang besar. Dengan saiz hidangan yang besar, lama-kelamaan mereka berasa kurang kenyang walaupun mengambil saiz hidangan yang sudah memadai keperluan tenaga mereka. Anak juga dilaporkan mengambil banyak makanan yang tinggi di karbohidrat dan kurang hidangan yang bernutrisi seperti sayur dan buah. Kanak-kanak juga akan berisiko untuk menjadi obes jika makan secara bersendirian tanpa pengawasan ibu bapa dan waktu malam bersama keluarga. Selain itu, trend makan di restoran makanan segera turut mendedahkan kanak-kanak kepada obesiti, seperti makan di kedai. Akhir sekali, aktiviti fizikal atau cara hidup sedentari. Masalah lebihan berat badan dan obesiti turut dipengaruhi oleh faktor kurangnya aktiviti fizikal atau cara hidup sedentari. Cara hidup sedentari ini merujuk kepada pergerakan anggota badan yang minima bersamaan dengan kadar metabolisme rehat, iaitu daripada Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia pada tahun 2011. Cara hidup ini dikaitkan dengan amalan tingkah laku pasif seperti menonton televisyen, membaca, menggunakan komputer, jual melalui telefon dan memandu kereta. Amalan hidup sedentari ini didapati semakin meningkat ekoran kepesatan pembangunan dan kemajuan teknologi yang telah menghasilkan pelbagai peralatan elektronik seperti televisyen, komputer, telefon pintar dan permainan video. Kajian menunjukkan kanak-kanak prasekolah memperuntukkan 80% masa senggang dengan aktiviti sedentari. Kajian juga menunjukkan kanak-kanak dan remaja yang banyak menggunakan media cenderung untuk kurang aktif mengambil makanan tinggi kalori dan lemak, minuman bergula serta gemar makan snack. Aktiviti menonton televisyen mempunyai hubungan yang kuat dengan amalan makan tertentu, seterusnya menyumbang kepada obesiti kanak-kanak. Mereka juga terpengaruh dengan iklan makanan segera dan makanan rapuh yang sering dipaparkan dalam televisyen. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan pelibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti fizikal dan mengurangkan kehidupan sedentari. Kanak-kanak dan remaja juga perlu digalakkan untuk menyertai aktiviti fizikal yang berstruktur secara berterusan seperti aktiviti bersukan di sekolah atau aktiviti yang disusun atur oleh ibu bapa atau komuniti seperti berbasikal dan berjalan kaki. Implikasi lebihan berat badan dan obesiti. Kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah berat badan atau obesiti berhadapan dengan pelbagai konsekuensi, terutamanya implikasi terhadap kesihatan dan kesejahteraan sosial mereka. Selain itu, terdapat kajian yang menunjukkan obesiti ini memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Dalam aspek kesihatan fizikal, individu obesiti ini dikaitkan dengan pelbagai penyakit bukan berjangkit seperti penyakit hati berlemak, sindrom apnea tidur, diabetes, jenis-jenis asma, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Orang dewasa yang menghidap penyakit ini berkait dengan lebihan lemak tubuh atau obesiti mungkin mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat dalam tempoh yang lama, iaitu sejak kanak-kanak lagi. Selain implikasi terhadap status kesihatan fizikal, kanak-kanak dan remaja obes turut berhadapan dengan masalah kesihatan mental. Itu Rankin et al. Pada tahun 2016 mendapati kanak-kanak obes ni mempunyai masalah berkait dengan komorbiditi psikologikal seperti kemurungan, kualiti hidup yang rendah, gangguan emosi dan tingkah laku serta penghargaan kendiri yang rendah. Mereka juga lebih terdedah dengan masalah sosial berbanding rakan sebaya yang mempunyai berat badan ideal. Kanak-kanak dan remaja obes ni berhadapan dengan masalah kesihatan mental akibat daripada mereka dibuli, diejek dan distigma sebagai obes. Secara amnya, tingkah laku membuli atau buli ni boleh dikatakan sebagai satu contoh tingkah laku yang agresif yang ditunjukkan kepada individu atau sekumpulan individu yang niat untuk menyakitkan atau mencederakan sasaran atau mangsa tersebut. Tambahan pula, kanak-kanak remaja obes juga berhadapan dengan buli sosial. Buli ni merujuk kepada tingkah laku seperti mendiskriminasikan atau memulaukan seseorang individu daripada sebuah kumpulan atau organisasi, kata Muhammad Rahim et al. Pada tahun 2019. Sebagai contohnya, mengenai permainan futsal kerana saiz badan mangsa tersebut, mereka macam tak nak ambil dia lah jadi main futsal disebabkan badan dia.
memberikan impak yang sangat buruk kepada kesihatan mental kanak-kanak dan remaja obes dan terus menjadi subjek stigma. Stigma ni dia ada 3 kategori, iaitu stigma secara terus, contoh stigma persekitaran, secara tidak langsung. Pengalaman di stigma tidak memotivasikan seseorang untuk menurunkan berat badan serta menghalang mereka menyertai aktiviti berbentuk promosi kesihatan. Kesimpulannya, pembincangan dalam artikel ini memfokuskan kepada masalah lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Sekiranya usaha pencegahan tidak dilakukan dengan segera, masalah lebihan berat badan dan obesiti boleh memberi implikasi jangka pendek dan jangka panjang kepada kanak-kanak, terutamanya dari segi kesihatan fizikal dan kesejahteraan mental. Kesan lain yang mungkin ditanggung oleh kanak-kanak ialah pencapaian akademik yang rendah. Masalah lebihan berat badan dan obesiti kanak-kanak perlu diberi perhatian oleh semua pihak berkaitan, termasuklah ibu bapa, guru-guru, pihak kerajaan dan lain-lain lagi. Langkah proaktif dalam mempromosikan gaya hidup sihat perlu diperkukuhkan melalui kempen sama ada dalam media sosial atau televisyen. Sekolah perlu memastikan subjek pendidikan jasmani di sekolah rendah dan menengah dioptimumkan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti mana mata pelajaran wajib yang lain. Ibu bapa sebagai ejen sosialisasi prima memainkan peranan penting dalam mendidik dan menggalakkan anak-anak untuk mengamalkan gaya hidup sihat dari segi amalan pemakanan yang baik dan fizikal secara berkala. Sekiranya masalah lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak tidak dicegah sejak awal, tidak mustahillah suatu hari nanti mereka dapat memikul beban pembelanjaan perubatan yang tinggi. Nak dicegah sejak awal, tidak mustahil suatu hari negara memikul beban pembelanjaan perubatan yang tinggi dan negara akan kehilangan golongan proaktif ekonomi pada usia yang lebih muda. Itu saja keterangan hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye.